Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita pada kali ini dalam video tutorial lukisan kejuruteraan yang seterusnya, yang mana kita akan membincangkan tajuk poligon. Kita juga sedia maklum poligon ni sebenarnya merupakan satu bentuk yang sinonim yang biasa kita lihat di sekeliling kita. Masa kita sekolah dulu mungkin telah diajar ataupun telah dijelaskan tentang bentuk poligon ini, apa itu poligon, yang mana dalam lukisan kejuruteraan ianya merupakan salah satu tajuk asas yang penting yang perlu kita tahu. Kalau kita lihat di sekeliling kita, kita biasa lihat yang mana bentuk-bentuk poligon ni digunakan, sama ada dalam bentuk seni bina bangunan, reka bentuk alatan, mesin, dan macam-macam lagi. Jadi itu jugalah khususnya dalam bidang kejuruteraan mekanikal, banyak alatan-alatan ataupun komponen-komponen yang menggunakan reka bentuk poligon ini. Jadi hari ini kita ulang sedikit apa ataupun kita revise apa yang dikatakan poligon. Jadi poligon ni dia terdapat beberapa jenis poligon, sama ada poligon sekata dan juga poligon tidak sekata. Ada dua jenis. Jadi dalam lukisan kejuruteraan, kita akan lebih fokus kepada poligon yang sekata. Sebab poligon yang sekata ni ada teknik-teknik ataupun kaedah untuk kita melukis poligon. Sebelum itu kita perlu tahu apakah yang dimaksudkan dengan poligon. Poligon ini ialah satah yang terdiri daripada garisan lurus yang lebih daripada 4 sisi. Sebelum ni kita ada lukis segitiga dan juga segi 4, yang mana segitiga mempunyai 3 sisi dan segi 4 mempunyai 4 sisi. Jadi bentuk yang mempunyai 3 sisi dan juga 4 sisi kita panggil segitiga dan juga segi 4. Tetapi kalau ada satah yang mempunyai lebih daripada 4 sisi, jadi itu semua kita panggil poligon. Jadi setiap poligon ni juga dianya bergantung kepada bilangan sisi. Jadi setiap bilangan sisi berbeza akan nama poligon tersebut. Ada beberapa jenis poligon yang perlu kita ketahui, iaitu pentagon. Pentagon mempunyai 5 sisi, hexagon, heptagon dan juga yang terakhir decagon, yang mana bermula dengan 5 sisi dan yang paling besar adalah 10 sisi yang kita panggil decagon. Jadi setiap nama bentuk-bentuk poligon ni kita perlu ingatlah, dan ianya bergantung pada setiap sisi yang ada. Kalau 7 sisi bermakna itu adalah heptagon. Kalau ada 8 sisi, ianya dipanggil sebagai oktagon.
Okey, ni sebersikit tentang poligon yang kita perlu kenal. Okey, ini kita lihat poligon sekata. Ada 3 jenis bentuk poligon. Yang pertama pentagon, mempunyai 5 sisi yang sama panjang. Dan juga kita ada hexagon dan juga octagon. Ini adalah jenis poligon sekata. Macam mana kita nak tahu ianya sekata? Panjang setiap sisi ni mesti sama. Tidak kira lah sama ada pentagon ataupun octagon dan yang lain-lainnya. Sisi, jarak sisinya mesti sama ataupun panjang sisinya mesti sama. Okay, seterusnya yang dikatakan sebagai poligon tidak sekata, kalau kita lihat panjang sisi mereka, setiap sisi itu tidak sama. Jadi bentuk-bentuk poligon yang tidak sekata ni pun memang ianya bergantung kepada panjang sisi yang digunakan. Jadi cara nak melukis ini dia tak ada teknik, tak ada kaedah yang ditetapkan. Ianya bergantung kepada panjang sisi. Tetapi pada poligon sekata, ianya ada teknik-teknik yang perlu kita tahu untuk melukis. Okey, di sini adalah kaedah binaan poligon sekata. Biasanya dalam kita nak membina, nak melukis sebuah poligon, tidak kira lah apa jenis bentuk poligon sekalipun, ada kaedah dia. Biasanya kaedah ini ianya bergantung kepada ada 4 perkara. Di sini saya tunjukkan 3 perkara dahulu. Yang mana perkara yang pertama diberi panjang sisi. Apa yang dimaksudkan diberi panjang sisi? Apabila kita nak melukis, biasa maklumat yang diberi, dia akan beri panjang sisi ini. Berapa ukurannya. Jadi setiap panjang sisi pada, contohnya pada pentagon ni mesti sama. Jadi dengan diberikan panjang sisi ni, kita boleh bina jenis poligon, sama ada pentagon, hexagon dan yang lain-lain. Hanya diberi panjang sisi. Contohnya panjang sisi diberikan 20 mm. Jadi kita boleh melukis menggunakan kaedah diberi panjang sisi. Kemudian perkara yang kedua, diberi jarak antara sisi. Okey, apa yang dikatakan jarak antara sisi? Kalau kita lihat di bawah ni, ada anak panah di atas dan di bawah ni merupakan jarak antara sisi tersebut. Sisi di atas, jarak sisi yang bertentangan. Contoh atas dengan di bawah ni. Sama ada sini ke sini pun jarak dia mesti sama dengan ini. Jadi dengan diberikan jarak sisi ini, kita boleh melukis mengikut kaedah yang telah ditetapkan. Okey, kemudian perkara yang ketiga, iaitu diberi jarak antara penjuru. Jarak di antara penjuru ataupun perpenjuru. Apa maksudnya? Iaitu kita lihat daripada penjuru bertentangan ni, ada jarak yang diberi.
Ini kita panggil jarak antara perpenjuru. Jadi setiap penjuru yang bertentangan tu ada jarak dia. Dan jarak dia adalah sama. Jarak penjuru yang bertentangan. So, kalau kita diberi maklumat jarak antara perpenjuru ni, kita boleh juga melukis mengikut kaedah yang telah ditetapkan. Jadi dalam video ini saya akan tunjukkan dua kaedah sahaja, yang mana dua kaedah ini merupakan kaedah yang penting dan sedikit kompleks berbanding dengan kaedah-kaedah yang lain. Sebab apa? Dengan kita mengetahui dua kaedah ini, kita dapat membina semua jenis poligon yang ada, daripada pentagon sampailah decagon, daripada poligon yang mempunyai 5 sisi sehingga poligon yang mempunyai 10 sisi. Okey, dan daripada situ juga kita akan dapat membuat kaedah lain dengan lebih mudah. Okey, yang pertama ini saya akan tunjukkan kaedah nak melukis poligon yang mempunyai 5 sisi, iaitu pentagon. Pentagon. Ingat, pentagon mempunyai 5 sisi, yang mana menggunakan kaedah diberi panjang sisi, ataupun istilah lain diberi panjang sempadan. Kalau kamu pernah kalau kamu terima istilah diberi panjang sisi ataupun diberi panjang sempadan, ianya merupakan istilah yang sama lah, mempunyai maksud yang sama. Okey, kita lihat bagaimana nak melukis pentagon mengikut kaedah diberi panjang sisi. Okey, kita perhatikan bagaimana kita menggunakan sisi kuti untuk membuat satu garisan. Yang mana, okey, kalau kita lihat di sini, inilah panjang sisi. Tak kira berapa ukuran panjangnya. Ini adalah contoh panjang sisi pentagon. Okey, yang mana panjang tersebut kita labelkan dia sebagai titik A dan satu lagi titik B. Okey, daripada panjang sisi AB ni, kita bina kaedah membagi dua garisan. Seperti mana yang kamu dah belajar dalam asas geometri, kita guna balik dalam lukisan-lukisan yang ke depan. Selepas itu kita buat satu garisan panjang yang telah kita bagi dua kan garisan AB ni tersebut. Okey, kemudian kita bina sudut 45 darjah yang bersilang dengan garis tegak ni tadi pada titik A, dan pada titik B kita bina sudut 60 darjah sehingga bersilang di titik nombor 6 ni. Kita labelkan yang di bawah ni titik nombor 4, yang di atas titik nombor 6. Kemudian di antara garis titik nombor 4 dan nombor 6 ni kita juga membahagi dua garisan. Dan kita akan dapat
titik tengah di sini, yang mana kita labelkan sebagai nombor 5. Jadi daripada titik tengah ni kita ambil jangka lukis. Daripada titik tengah ke titik A, kita bina bulatan. Kemudian kita ambil jangka lukis, ambil jarak AB. Kita buat penandaan persilangan pada bulatan tersebut. Daripada satu titik ke titik yang lain. Jadi kita akan dapat 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita boleh bina garisan daripada titik ke titik yang lain, daripada D ke E, D ke C, kemudian C ke B, dan yang terakhir E ke A. Jadi di sini kita akan dapat hasil pentagon yang kita nak. Ini adalah hasil pentagon yang kita nak. Kalau kita lihat di sini sama. Jadi kita boleh lihat yang mana jenis garisan yang kita gunakan, selain daripada bentuk hasil pentagon tadi, segala binaan yang kita bina daripada awal, kecuali garis AB, kita menggunakan garisan binaan. Kalau kita lihat di sini, semua garisan di sini adalah garisan binaan. Sifatnya halus dan nipis. Manakala hasil ke bentuk pentagon tersebut, kita gunakan garisan objek. Yang mana kalau kita lihat di sini, ianya lebih tebal dan hitam. Di sini pun sama. Ini pun kalau boleh kita perlu tebalkan lagi, hitamkan lagi bentuk pentagon yang telah siap. Okey. Jadi ini adalah kaedah diberi panjang sisi ataupun panjang sempadan. Okey, kaedah diberi panjang sisi ini, diberi panjang sisi ini, selain kita boleh bina pentagon, kita juga boleh bina poligon-poligon yang lain, jenis poligon yang lain. Jadi jika kita nak bina hexagon, hexagon ada berapa sisi? Ada 6 sisi. Jadi kaedahnya daripada awal sampai akhir sama saja. Langkah-langkah dia sama. Cuma yang berbeza pada kawasan ini. Jadi kenapa ada 3 titik ni dilabel sebagai nombor 4, 5 dan 6? Kenapa? Sebenarnya label ini ianya mewakili sisi poligon yang nak kita lukis. Ianya mewakili sisi poligon yang nak kita lukis. Jadi contohnya yang ini kita bina pentagon. Pentagon yang mempunyai 5 sisi, betul? Jadi beza kalau kita lihat bulatan, pada bulatan ni, sebelum kita nak bina bulatan, kalau kita lihat bulatan ni berpusat di titik nombor 5. Pusat bulatan mesti berada di titik nombor 5 untuk pentagon. Sebab apa? Ada 5 sisi. So bila kita nak buat hexagon, pusat bulatan pada langkah yang kita bina ni tadi mesti berpusat di titik nombor 6. Kita ubah ke pusat titik nombor 6 untuk kita bina langkah bulatan.
Jadi apa yang berlaku? Jejari bulatan akan menjadi semakin besar. Jejari ataupun radius bulatan akan menjadi lebih besar antara titik nombor 6 ke titik A. Jejari bulatan yang kita akan hasilkan ataupun kita lukis akan menjadi lebih besar. Di situ apabila kita buat langkah yang seterusnya, langkah seterusnya sama juga. So kat situ kita boleh hasilkan hexagon. Okey. Jadi saya akan tunjukkan sebentar lagi contoh bagaimana yang dikatakan kita boleh melukis juga poligon-poligon yang lain. Okey, ini merupakan gambar rajah bentuk poligon-poligon yang menggunakan kaedah diberi panjang sisi. Kalau kita lihat bentuk pentagon yang kita dah lihat tadi, ini bentuk pentagon yang mana bulatan yang berwarna hijau ni bagi pentagon dia berpusat di titik nombor 5 sini. Ini label nombor 4, ini label nombor 5. Ia berpusat di sini. Jadi daripada bulatan tersebut kita boleh bina pentagon yang mempunyai 5 sisi, mewakili titik nombor 5. Manakala hexagon, bentuk hexagon yang mempunyai 6 sisi, kalau kita lihat bulatannya, bulatan ni berpusat di titik nombor 6. Jadi jarak antara 4 dengan 5, 5 ke 6 adalah sama. Jarak dia adalah sama. So apabila bulatan untuk membina hexagon ni berpusat di titik nombor 6, maka kita akan dapat membina hexagon yang mempunyai 6 sisi. Dan titik ni mewakili titik nombor 6 yang menunjukkan ada 6 sisi. Jadi begitu juga seterusnya kita nak membina segi 7 ataupun heptagon. Heptagon ni mempunyai 7 sisi. Okey, yang besar lagi ni. Jadi bulatan yang perlu kita lukis mesti berpusat di titik nombor 7. Kita naik satu lagi step. Jadi kita perlu ambil jangka lukis, kita ambil jarak antara titik 5 dengan titik 6 ni, kita naikkan ke titik, kita tandakan untuk dapatkan titik nombor 7. Begitulah seterusnya. Kalau kita nak bina oktagon yang 8 sisi, maka kita perlu dapatkan titik nombor 8 bagi menjadikan pusat bulatan. Ni oktagon. Ni bulatan dia ni berpusat di titik nombor 8. Jadi semakin besar sisi poligon, maka bulatan tersebut semakin besar. Sebab apa? Daripada pusat bulatan ni akan jejari bulatan kita ambil daripada pusat bulatan ke titik A. Okay. Jadi begitulah langkah seterusnya daripada awal sampai akhir. Langkah dia, cara dia sama saja. Bezanya pusat bulatan yang kita akan tentukan. Sama ada titik nombor 5, titik nombor 6, titik nombor 7 ataupun titik nombor 8, titik nombor 9, dan juga kalau
titik nombor 10 bagi dekagon. Jadi apabila contohnya kita menerima satu-satu soalan untuk membina poligon, diberikan panjang sisi ataupun panjang sempadan, maka kita boleh gunakan kaedah yang telah ditunjukkan tadi ya. Okey. Satu lagi langkah yang saya nak tunjukkan dalam video ini iaitu kaedah diberi garis pusat ataupun diameter. Diberi garis pusat ataupun diameter. Jadi sebelum tu kita perlu tahu dulu apa itu diameter. Jadi ini menunjukkan ukuran diameter sesuatu bulatan. Jadi apabila kita mendapat kaedah ini, sudah semestinya kita perlu bina satu bulatan. Berdasarkan apa? Berdasarkan garis pusat yang diberi. Jadi dalam nak membina bulatan, alatan yang kita akan gunakan pastilah jangka lukis ataupun kompas. Dan juga kita perlu dapatkan radius ataupun jejari. Kalau kita terus gunakan diameter, ukuran diameter untuk bina bulatan, maka bulatan kita tu tidak tepat, salah ukuran. Jadi apabila dibagi garis pusat ataupun diameter, maka kita perlu dapatkan radius ataupun jejari daripada titik pusat ke bulatan, garisan bulatan. Jadi contohnya kalau diameter yang diberi sebanyak 80 mm, maka radiusnya berapa? Radiusnya adalah 40 mm. Jadi jangan silap. Okey, jadi ini satu gambar rajah yang dah siap, yang mana kita menggunakan kaedah diberi garis pusat. Jadi dengan kaedah ini kita boleh melukis ke semua jenis poligon yang ada. Tidak kira daripada 5 sisi ke 10 sisi. Contohnya kalau kita lihat sini, poligon jenis apa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 sisi yang mana kita panggil sebagai heptagon. Okey. So kita lihat teknik yang akan digunakan, menggunakan kaedah diberi garis pusat. Okey, kita mulakan kaedah bagaimana nak melukis poligon menggunakan kaedah diberi garis pusat ataupun diameter. Contohnya kita diberi garis pusat 100 mm. Jadi kita perlu membina, kita ambil contoh di sini adalah dekagon. Kita perlu membina dekagon yang mempunyai 10 sisi. Jadi langkah pertama kita perlu membina sebuah bulatan. Sebuah bulatan yang mana mesti ada pusat bulatan dan berapa jejarinya. Dengan menggunakan jangka lukis, jejari 50 mm. Sebab apa? Garis pusat yang diberi 100 mm. Jangan kita ambil jejari 100 mm terus. Itu salah. Kebanyakan pelajar dia buat kesilapan, dia ambil garis pusat tu sebagai, dia ambil ukuran garis pusat tu sebagai jejari ataupun
radius untuk membina langkah pertama ni, bulatan. Okay, setelah kita bina bulatan, kita perhatikan satu persatu. Okay, kita buat satu garis tegak secara menegak boleh, ataupun kita nak buat secara melintang pun boleh, vertikal ataupun horizontal. Kalau kat sini dia buat secara vertikal, buat satu garis tegak, kemudian ambil jangka lukis berpusat di titik A, buat satu lengkuk sampai ke sini. Kemudian berpusat pula di titik P dengan jarak yang sama tadi, P dengan A. Kita bina satu lagi lengkuk yang bersilang dengan lengkuk yang awal tadi, lengkuk. Kemudian akan dapat titik Q. Kemudian seterusnya kita buat satu garis lurus daripada titik A yang condong, ataupun mempunyai sudut. Sudut ni bebas, tak kisah berapa condong sudut yang kita nak gunakan. Okay, selepas itu kita ambil jangka lukis, kita ambil daripada satu titik berjarak bebas, tidak terlalu panjang, tidak terlalu kecil. Kemudian kita buat penandaan sebanyak 10 penandaan pada garisan condong ini. Okay, kita perhatikan bagaimana jangka lukis tu kita buat penandaan sebanyak 10 titik persilangan. Titik yang pertama, titik yang kedua, titik yang ketiga, titik yang keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8. Yang daripada titik 8 ke titik 9. Dan seterusnya titik yang ke-10, titik yang terakhir. Jadi lihat bagaimana kita menggunakan jangka lukis dan kita buat penandaan untuk dapatkan titik persilangan. Jadi 10 titik ni, kenapa kita kena buat 10 pembahagian? Sebab kita nak bina dekagon yang mempunyai 10 sisi. Jadi sebenarnya kaedah ni kalau kamu ingat lagi, iaitu kaedah membahagi satu garisan kepada beberapa bahagian yang sama, yang telah kita belajar dalam tajuk asas geometri. Jadi kita guna balik dalam membina poligon ni. Jadi selepas itu kita buat satu garisan ujung daripada P ke titik nombor 10, yang terakhir ni. Kemudian kita buat kaedah garisan selari pada setiap titik ke garisan menegak ni. Jadi garis AP akan dapat dibahagikan kepada 10 bahagian yang sama. Ini kaedah membahagi garisan kepada beberapa bahagian yang sama. Jadi garisan selari ni kamu boleh gunakan kaedah menggunakan 2 set square ni. Set square 45 darjah dan juga set square 60 darjah. Kita boleh cantumkan. Itu saya dah tunjukkan dalam video yang pertama.
video yang kedua. Sorry. Okey. Kalau kita undur sedikit. Okey, kita ulang semula. Setelah selesai pembahagian ni, okey, setelah selesai pembahagian ni, sebaiknya kamu labelkan pada pembahagian-pembahagian yang telah dibuat. Contohnya ni titik A, kemudian ini adalah titik yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9 dan yang terakhir P ni sama ke-10. Cuma dia highlightkan di sini titik nombor 2 saja. Kenapa? Nanti kita perhatikan. Jadi daripada titik Q persilangan yang kita dapat tadi, kita buat satu garis lurus melalui titik nombor 2. Ingat titik nombor 2 sahaja. Okey, kita perhatikan. Okay, daripada titik Q buat satu garis lurus melalui titik nombor 2 dan sampai bersilang di garis bulatan iaitu B. Jadi pastikan ingat titik nombor 2 ni, garis lurus ni mesti melalui titik nombor 2. Okay, saya undur sikit. Mesti melalui titik nombor 2 dan terus bersilang dengan garisan bulatan sehingga dapat titik persilangan B. Okey. Kemudian antara titik A dengan B ni tadi, ambil jangka lukis, kita ambil jarak sisi sebenarnya. Jarak A dengan B ni adalah jarak sisi poligon yang kita dapat. Kemudian daripada satu titik ke titik yang lain, kita buat penandaan untuk dapat titik persilangan bagi sisi poligon yang kita nak. Daripada titik ke satu titik menggunakan jangka lukis. Jadi penandaan untuk dapatkan titik persilangan tu mesti pada garisan bulatan yang telah kita buat tadi. Jadi ini kaedah visual, sekurang-kurangnya kita nampak bagaimana kita nak melukis teknik-teknik yang telah ditetapkan. Okey, buat penandaan sampailah yang terakhir. Akhirnya mesti dia bertemu dengan titik A ni semula. Okey, jadi selesai. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 titik yang kita dapat. Di mana di sini kita boleh bina garisan untuk sisi dekagon yang mempunyai 10 sisi.
buat garisan daripada satu titik ke titik yang lain, sehingga selesai. Jadi garisan sisi ni kita dah boleh gunakan jenis garisan objek. Jenis garisan objek yang mana sifat dia tebal dan hitam. Sebab apa? Itu adalah bentuk objek bagi dekagon. Okey, telah selesai. Jadi di sini kita akan dapat bentuk dekagon yang mempunyai 10 sisi. Okey, jadi telah selesai membina ataupun melukis dekagon menggunakan kaedah diberi garis pusat ataupun diameter. Jadi seperti saya beritahu tadi, kaedah ini juga kita boleh buat semua jenis poligon, sama ada pentagon, hexagon dan yang lain-lain. Ini kita buat dekagon. So apa beza dia? Daripada awal sampai akhir langkah-langkah dia sama, tetapi yang membuatkan ianya berbeza pada titik nombor 2 yang telah kita bahagikan tadi, dan juga pembahagian, membahagi kaedah langkah membahagi garisan AP ni. Contoh, walaupun ukuran garis pusat sama 100 mm, tetapi kita nak bina hexagon yang mempunyai 6 sisi, maka pembahagian ni kita perlu bahagikan garis AP ni kepada 6 bahagian sahaja. Jadi buat penandaan 1, 2, 3, 4, 5, 6 sahaja. Kalau sisi dia 8, buatlah 8 pembahagian, 7, 8. Jadi bergantung kepada jenis poligon yang kita nak buat, berapa sisi yang kita nak buat. Sebab tu tadi di sini dilabelkan, supaya kita nampak berapa bahagian yang kita bahagikan. Okey. Jadi apabila kita bahagikan tu tadi, titik nombor 2 kat sini akan berubah. Dia tak akan tetap. Sebab apa? Bila sini contoh 6, titik terakhir 6, kita akan sambung titik 6 ni ke titik P, buat satu garisan dan bina garisan selari untuk membahagikan garis AP kepada 6 bahagian. Titik nombor 2 akan bergerak, akan berubah. Jadi langkah seterusnya ni buat garisan daripada titik Q ke titik nombor 2 juga akan berubah. Pada sini dia akan berubah. Jadi, dan dalam masa yang sama, panjang sisi antara A dengan titik B ni juga akan berubah mengikut poligon yang kita nak buat. Jadi itu beza yang perlu kita lakukan untuk setiap kali kita buat poligon yang berbeza. Okey. Okey, jadi dalam kaedah diberi garis pusat ni,
Walaupun garis pusatnya mempunyai ukuran yang sama, tapi yang akan berubah adalah panjang sisi. Panjang sisi. Jadi semakin banyak sisi poligon, maka panjang sisi ini akan semakin pendek. Kalau kurang sisi poligon, maka panjang sisi akan lebih panjang. Ini jenis heptagon. Menggunakan kaedah yang sama juga. Beza nampak dia bahagikan garis AB ini kepada 7 bahagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So titik nombor 2 yang berada di garis AB ini akan berubah. Bergantung pada proses membahagi garisan kepada beberapa bahagian yang sama. Daripada titik ujung ni, bila kita buat garisan, dia akan efek dekat panjang sisi. Bila titik nombor 2 berubah, maka panjang sisi pun akan berubah daripada titik A ke titik persilangan di sini. Okey. Jadi secara ringkas saya telah terangkan bagaimana kita nak membina poligon menggunakan 2 kaedah tadi. Jadi sampai sini dulu penerangan dari saya berkenaan dengan tajuk poligon. Kita berjumpa lagi pada video yang akan datang. Sekian, terima kasih.